Bertemu kembali rentasan berita edisi 1017 saya Zawaz Yusof antara paparan utama. Bilakah akan berakhirnya Undang-Undang 2 Darjat di Malaysia? Harga sayuran naik 200%, Menteri kata normal. PAS tidak dapat royalti minyak di Kelantan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Undang-Undang 2 Darjat dilihat bermaharajalela susulan layanan berbeza yang diterima oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berbanding dengan rakyat biasa yang didapati salah oleh pihak mahkamah. Dan rakyat kelmarin kecoh apabila Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz gagal menjawab soalan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Jelutong RSN Raya mengenai Najib tidak disenarai hitamkan dan masih dibenarkan keluar negara walaupun gagal membayar cukai pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Pada 5 Julai 2019, Kerajaan Malaysia dilaporkan telah memfailkan saman terhadap Najib menuntut cukai pendapatan berjumlah 1.69 bilion ringgit yang masih tertunggak dengan LHDN bagi tahun taksiran 2011 hingga 2017. Manakala pada 28 Julai 2020 pula, Najib dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit selepas didapati bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram dana 42 juta ringgit milik SRC International Sendian Berhad SRC. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali memerintahkan Najib dijatuhi hukuman penjara 10 tahun masing-masing bagi 3 tuduhan pecah amanah dan penjara 12 tahun serta denda 210 juta ringgit atau tambahan 5 tahun penjara jika gagal membayarnya bagi satu tuduhan menyalahgunakan kedudukan. Tengku Zafrul menjawab bahawa ia iaitu Najib keluar negara adalah keputusan mahkamah. Bagaimanapun beraya membantah dan merujuk kepada isu Najib tidak bayar cukai. Bukan keputusan mahkamah. Menteri tahu bahawa kalau tak bayar cukai, beliau akan secara automatik disenarai hitamkan bidas raya. Raya berhujah dengan mengulangi soalan mengapa Najib diberi layanan istimewa dan tidak disenarai hitamkan seperti orang lain kerana tidak membayar cukai mereka. Adakah Menteri takut nak menjawab? Saya berhak untuk bertanya perkara ini. Semua rakyat Malaysia yang tak bayar cukai akan di blacklist, tegas Raya. Sementara itu, bekas Peguam Negara Tommy Thomas dalam satu wawancara bersama bekas diplomat Datuk Dennis Ignatius menafikan bahawa tuduhan terhadap Najib bermotifkan politik. Itu adalah kebenaran dan jika pembaca tidak mahu mempercayainya, maka terpulanglah kepada mereka, ujarnya. Beliau turut melahirkan rasa tidak berpuas hati kerana Najib Razak dibenarkan melancong ke luar negara walaupun disabitkan dengan salah guna kuasa, pengubahan wang haram dan jenayah pecah amanah. Beliau berkata setiap orang mesti dilayan sama rata di bawah undang-undang termasuk kebebasan yang diberikan kepada banduan biasa. Saya tidak gembira dengan perkara yang berlaku. Saya tidak ingat tertuduh lain. Banduan lain diperlakukan sebegini. Saya langsung tidak ingat, tegasnya. Tommy berkata semasa memegang jawatan sebagai Peguam Negara, beliau hanya mendakwa individu setelah berpuas hati akan memenangi kes tersebut berdasarkan Kertas Siasatan atau IPS. Bagaimanapun, beliau mendakwa terdapat dakwaan rasuah termasuk di Kementerian Pertahanan kertas siasatannya yang tidak pernah sampai ke pejabat Peguam Negara. Ia termasuk kes bayaran 6 bilion ringgit untuk 6 kapal peronda Littoral Combat Ships atau LCS Tentera Laut Diraja Malaysia yang tidak kunjung tiba sehingga ke hari ini. Baru-baru ini, Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein mengaku cadangan perolehan 6 buah kapal LCS telah bermula pada tahun 2010 dan kemudiannya diluluskan oleh kerajaan untuk melakukan perolehan kapal tersebut di bawah rancangan Malaysia ke-10, RMK 10 dan RMK ke-11.
Tempoh projek yang ditetapkan adalah 10 tahun iaitu bermula 3 Oktober 2013 dan berakhir pula pada 2 Oktober 2023. Itulah yang sedang berlaku di negara kita ini yang ahli kabinetnya termasuk mereka yang membawa gelaran Tuan Guru dan Ustaz iaitu golongan agamawan yang sepatutnya menegakkan undang-undang yang adil untuk semua bukan turut bersekongkol dengan kezaliman yang nyata. Kenaikan harga pelbagai jenis sayur-sayuran sehingga 50% di negeri Terengganu dikatakan berlaku di peringkat pemborong, diikuti oleh peruncit sehingga memberi kesan buruk kepada pengguna. Akhbar Harian Metro melaporkan bahawa peningkatan mendadak harga sayuran berlaku sejak awal bulan ini terutama bagi kubis bunga dan brokoli. Harga di pasar cabang 3 dan beberapa pasar utama mendapati kebanyakannya meningkat. Antaranya sawi manis RM10, kubis bunga RM15, brokoli RM17, sawi panjang kampung RM6, kacang buncis RM16, cili besar pula yang berwarna merah RM16, cili besar yang berwarna hijau RM16 dan salad RM20. Menurut laporan, mengulas mengenai fenomena yang semakin menyukarkan kehidupan ini, Ketua Pemuda Amanah Nasional Hasbi Muda berkata tindakan proaktif perlu dilaksanakan segera dan kerajaan tidak seharusnya terus memberi alasan tentang perubahan iklim yang tidak menentu. Sudah jatuh di timpa tangga di patuk angsa. Begitulah ibaratnya rakyat kita sekarang. Sudahlah harga barang keperluan utama naik, harga ikan melambung tinggi. Menurut laporan akhbar hari ini, harga sayur pula yang tidak terkawal. Katanya, dalam satu kenyataan di Facebook, bila merujuk kepada laporan Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP bahawa bekalan sayur-sayuran di pasaran berkurangan sehingga harganya meningkat 200% sejak 2 minggu lalu. Hakikatnya perubahan iklim bukanlah isu baru, sebaliknya sudah menjadi perhatian di peringkat global sejak hampir 3 dekad lalu. Persoalan besarnya ialah sampai bila kerajaan mahu memberi alasan cuaca dan hujan yang tidak menentu seperti ini. Tindakan proaktif perlu dilakukan segera, tegas Hasbi. Pemuda Amanah Nasional mencadangkan kepada pihak kerajaan supaya bertindak secara proaktif demi kebaikan rakyat dan juga negara. Antaranya ialah cadangan jangka pendek iaitu pertama, sistem pemantauan yang lebih berkesan perlu dilakukan segera supaya tindakan segera dapat dilaksanakan. Kedua, penyediaan subsidi barangan asas dan sayur-sayuran dipersediakan apabila tiba musim-musim yang luar jangka seperti hari ini. Manakala yang ketiga, memperhebatkan kempen mengurangkan lagi kesan pelepasan gas rumah hijau GHG yang kian meningkat. Sementara itu, bagi cadangan jangka masa panjang pula, pertama, kerajaan digesa memperkenalkan geran penyelidikan khas bagi meningkatkan daya tahan tanaman iaitu manipulasi genetik dan sumber tanah yang dapat memperkayakan sumber elemen makro dan mikrogenetik yang tinggi untuk cuaca ekstrim. Kedua, perlunya diperkenalkan spesies tanaman baharu yang lebih berdaya tahan dan tempoh penuaian yang singkat agar dapat meningkatkan pengeluaran hasil walaupun dalam musim tengkujuh. Pemuda Pakatan Harapan yang cakna kepada nasib yang menimpa rakyat memberi cadangan demi memastikan kehidupan mereka tidak terjejas teruk akibat kenaikan harga sayur-sayuran. Tetapi apa pula kata Menteri Tebuk Atap 2.0 yang menjaga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggit. Katanya, trend peningkatan harga barangan ketika ini masih lagi dalam situasi normal, terutama yang melibatkan barangan makanan. Bercakap kepada utusan Malaysia, beliau berkata bahawa pemantauan harga barangan melibatkan 480 jenis barangan dan 1,583 premis secara harian, mingguan dan juga bulanan. Hasil pemantauan menurut laporan mendapati kebenaran merentas negeri bukan menjadi punca utama kenaikan harga secara tidak terkawal oleh peniaga, tetapi kerancakan ekonomi akibat pembukaan banyak sektor menjadikan permintaan bekalan melebihi penawaran yang menyebabkan tekanan harga akibat persaingan yang kuat mendapatkan bekalan. Keadaan ini dijangka bersifat sementara kerana penstabilan bekalan dilakukan sebelum kelonggaran Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Namun ia mengambil masa untuk memenuhi permintaan sedia ada dan luar biasa yang berlaku ketika ini. Katanya, seperti dipetik, rakyat tercungap-cungap. Harga barangan naik sehingga 200%. Menteri boleh kata, ia normal. Agaknya beliau tinggal di planet mana? Untuk maklumat Menteri, kenaikan harga sayur-sayuran akan memberi kesan bukan hanya kepada pengguna biasa, tetapi akan memberi kesan langsung kepada peniaga makanan. Sedang ramai di antara mereka baru kembali beroperasi selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilonggarkan.
Oleh kerana musim tengkujuh berulang setiap tahun, sewajarnya kementerian berkenaan sudah membuat persediaan awal untuk berhadapan dengannya. Tetapi apa nak buat apabila kerajaan hanya dipenuhi oleh golongan ahli politik kakistokrasi yang berada di kementerian sekadar untuk memenuhi kota daripada partinya. Walaupun Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syahri begitu bersungguh-sungguh menafikan bahawa beliau anti muafakat nasional dan anti UMNO, namun UMNO tetap juga angkuh. Ini kerana PAS setelah bersama Perikatan Nasional di bawah teraju Tan Sri Mahyadin Mat Yassin ingin kembali ke Barisan Nasional. Bahkan dalam perbahasan di Parlimen, saya memberikan sokongan kepada sahabat-sahabat dari UMNO ketika MP Jelutong bangkitkan sentiasa isu 100 juta ringgit hadiah kepada MP Pekan. Berkali-kali juga saya bangun minta MP Jelutong tidak menyebut isu berkenaan, ujar Ahmad Fadli dalam hantarannya di Harakah Daily. Katanya beliau bukan menyokong MP Pekan dalam isu 100 juta ringgit itu, tetapi kerana dirinya tiada maklumat mengenainya. Tetapi topik itu telah disebut dan tidak guna diulang-ulang untuk memesongkan perbahasan semasa. Beliau berpegang kepada pesanan Presidennya Datuk Seri Abdul Hadi Awang yang sering berpesan dengan muafakat nasional, jangan putus. Usahakan juga agar pilihan raya umum ke-15 nanti tiada pertembungan tiga penjuru. Bagaimana masa depan PAS dan UMNO dalam muafakat nasional ini? Saya tidak boleh jawab kerana saya tidak terlibat antara rundingan dua buah parti ini. Saya hanya menerima arahan, menerima arah tuju yang ditentukan oleh parti. Secara peribadi, melihat kepada keputusan di Melaka, saya fikir sangat perlu untuk dielakkan pertembungan tiga penjuru di seluruh negara. Namun dalam hal berdepan dengan manusia yang suka memesongkan fakta, mengambil kenyataan sekerat dan kemudian membuat pemahaman sendiri, lantas menabur persepsi pula atas pemahaman yang dibuat itu. Saya fikir orang seperti ini sangatlah tidak berguna untuk politik negara di dalam parti apa sekalipun, tegasnya. Bila menganggap manusia seperti ini derdalu politik yang datangnya langsung tiada faedah. Kata-kata keras Ketua Pemuda PAS itu terhadap UMNO langsung tidak membantu negeri-negeri untuk berpaling kembali kepada UMNO dan membina semula muafakat nasional yang telah diruntuhkan sebenarnya pada pilihan raya negeri Melaka kerana bersama Perikatan Nasional. Timbalan Pengerusi UMNO Negeri Datuk Din Adam dilaporkan berkata UMNO Terengganu bersedia untuk merampas pentadbiran negeri itu daripada pimpinan PAS. Kenyataan ini seiring dengan pendirian parti berkenaan yang ingin bertanding solo pada pilihan raya umum ke-15. Hari ini kita melihat desakan daripada rakyat di bawah, melihat kepada keluh kesah rakyat di bawah. Memang rakyat bersedia untuk menyokong Barisan Nasional kembali mentadbir negeri Terengganu. Jadi kita sebagai jentera pimpinan parti di peringkat negeri memang sentiasa bersedia untuk menyahut kehendak yang telah dilontarkan dan disuarakan oleh masyarakat di bawah. Katanya di Peti Esro Awani kemarin. Inilah yang dikatakan yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. PAS kalah 8-0 pada pilihan raya negeri Melaka walaupun berjaya membantu bersatu merampas 2 kerusi daripada UMNO. Seumpama tit for tat, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz mengumumkan pagi tadi bahawa Petronas tidak akan membuat bayaran royalti tunai kepada mana-mana negeri di Semenanjung termasuk Kelantan. Menerusi jawapan bertulis di Dewan Rakyat itu, beliau berkata ia disebabkan kedudukan medan pengeluaran petroleum yang beroperasi adalah di luar perairan negeri Kelantan. Namun begitu, memandangkan lokasi medan petroleum berdekatan dengan perairan negeri Kelantan, maka kerajaan persekutuan membuat pembayaran dalam bentuk wang ihsan. Beliau berkata demikian sebagai jawapan kepada soalan Ahmad Fadli yang meminta kerajaan menyatakan status terkini tuntutan bayaran royalti tunai oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Sebelum ini, Kerajaan Persekutuan menyalurkan bantuan wang ihsan kepada Kerajaan Kelantan melalui Jabatan Pembangunan Persekutuan JPP dan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK bermula 2014 yang dianggarkan lebih 200 juta ringgit. Bagaimanapun, semasa pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan, wang ihsan disalurkan terus kepada akaun Kerajaan Negeri Kelantan. Pada tahun 2020, Kerajaan Negeri itu memperolehi lebih 400 juta ringgit wang hasil royalti di kawasan tuntutan itu. Apa yang Kelantan lakukan dengan wang sebanyak itu? Tidak lama kemudian, Menteri Besar Kelantan Dato' Ahmad Yaakob dan eskonya membeli kereta Mercedes-Benz. Mereka menafikan bahawa dana pembelian kereta itu
datang dari wang ihsan tersebut. Bagaimanapun pemimpin mereka langsung tidak berterima kasih. Malah mereka bersekongkol dengan UMNO dan Pengkhianat Bersatu dipimpin Tan Sri Mahyadin Yassin ketika itu. Dan bekas timbalan Presiden Keadilan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan yang baik. Tidak mengikut perangai UMNO sebelum ini, wang ihsan tersebut akan sampai kepada JPP dan bukan terus kepada kerajaan negeri. PAS sudah mula merasai kepahitan sebuah pengkhianatan. Pastinya rakyat Kelantan yang akan menerima kesengsaraan jika wang ihsan tersebut tidak dapat dibelanjakan oleh kerajaan negeri secara efisien kerana dana itu dipegang oleh wakil kerajaan persekutuan bagi negeri itu. PAS yang licik mampu mempermainkan dan mengkhianati Kerajaan Pakatan Harapan yang bersangka baik. Tapi PAS tak mungkin mampu mempermainkan UMNO. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.